أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih Al-Fadil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Al-Fadil Imam Bilal dan pegawai di Surau Ar-Rawdah. Seterusnya tentulah yang saya hormati, yang saya kasihi, hadirin hadirat yang sama-sama telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk dalam rumahnya pada malam ini. Alhamdulillah saya nampak Tuan Haji Omar yang Masya Allah lama tak jumpa dan tak sangka kat sini rupanya ya. Baik, malam ni dalam kesempatan yang tentu tak panjang kerana kita pun bertemu di waktu maghrib. Dalam bahasa Arab, kalaulah waktu asar dinamakan asar kerana merujuk kepada manusia telah memerah tenaga dia. Kalau di negara Arab kita minta jus, kita minta asir. Maknanya pada waktu asar orang dah penat sebab bekerja daripada subuh. Bila asar tenaganya dah diperah. Dan kita bukan di waktu asar tapi lebih jauh daripada asar kan. Tapi tuan-tuan janganlah sedih ya, rasa macam ya kan memang teruk sangat dah ni. Baik, jadi kerana itu insyaAllah pertemuan kita ni tak panjang. InsyaAllah sekitar pukul 9 agaknya, bergantung pada bateri. Ada yang setengahnya dah minta di-charge, ada yang tinggal 1 bar. Jadi semoga Allah bantu pimpin kita semua melalui perjalanan ilmu. Sebab perjalanan ilmu kaud sangat mencabar, mendaki. Baik, semua yang saya kasih sekalian, insya-Allah saya lihat tajuk pun malam ini adalah tajuk, betul ya Ustaz tajuk ni? Malam pertama di alam barzakh. Yang bagus ceramah ni ialah orang yang dah mati, kita interview dia buat forum kan. Itu lebih tepat jawapan dia. Tapi apa dengan daya setakat ini mungkin pihak Ustaz nak hubungi mereka yang dah pergi untuk kita tanya apa yang berlaku di malam pertama di alam barzakh. Jadi kerana itu pada malam ni ya, saya cuba mengajak perbincangan kita. Kerana dalam Islam ada satu zikir, makna ingat yang kita kena ingat, yakni zikrul maut. Apabila kita mengingat mati, maka walaupun kata Sayyidina Uthman, walaupun mengingat kematian itu menggetarkan, tetapi sekiranya ingat itu sesuai dengan kehendak Allah, di hujung getar itu datang tenang.
Sebab akhirat ni sifat dia adalah bila kita ingat, walaupun macam takut cerita neraka, tetapi di hujungnya tenang. Berbanding dengan dunia yang kelihatan seronok, tetapi di hujungnya adalah resah, gelisah. Sebab itu saya sangat terkejut dengan statement yang dibuat oleh Bill Gates. Tuan-tuan, Bill Gates kata apa? Bill Gates kata, saya di antara manusia yang tidak tenang di atas planet ini. Saya rasa terkejut sebab saya sangka kita yang selama ni, Bill Gates, tuan-tuan, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, kan? Siapa lebih kurang? Okey, betul. Sebab saya dah kena sekali Tuan Haji Omar. Saya cerita tiba-tiba seorang kat tangan, Ustaz, excuse me, Bill Gates yang Ustaz terang tak begitu. Alamak, saya kata saya salah ke? Rupanya jiran dia nama Bill Gates. Ya Allah, saya kata rupanya sama Bill Gates. Jadi sebab tu saya tanya, takut tiba-tiba ada jiran belah sini pula. Jadi bila saya cerita tentang Bill Gates kata, ya, sebab saya nak cerita tentang akhirat dan kemudian nak cerita tentang dunia. Kerana dunia, kata Sayyidina Uthman bin Affan, walaupun kita cerita best, manusia cuba bayang punya banyak duit macam Bill Gates, tentulah paling best, nak je petik jari mesti dapat, dan dapat bukan yang biasa-biasa tapi yang luar biasa. Tapi dia kata dia di antara manusia yang tak tenang di atas planet ini. Tentu bercanggah dengan kepercayaan kita, kefahaman kita. Kita rasa bahawa ada duit, selesai masalah. Nak beli rumah cash, saya tak tahu berapa duit Bill Gates sekarang. Ya, kalau dia tekan kat screen bank tu, balance inquiry, dia keluar apa tuan-tuan? Dia keluar E. E maksudnya entah. Maknanya mesin tu tak boleh kira sebab terlampau banyak. 1 bilion tuan-tuan, 1 bilion. Siapa tak percaya? Kalau dia nak bilang 1 bilion, habis masa 34 tahun. Bilang saja, bukan own 1 bilion US dollar. Ambil mic ni, duduk kat bilik imam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1 bilion selepas 34 tahun kemudian. Allahu Akbar. Tapi cuba bayang, dunia ni sifatnya dah baik. Saya cuba rasional. Betul, Tata Bill Gates ni dia saja kantong kita kan. Dia tak nak kita kaya, dia cakap macam tu. Saya pun mengandaikan, katalah tuan-tuan kita pagi esok bangun tidur, tiba-tiba bawah bantal ada 1 kilogram emas padu, emas solid gold. Saya nak tanya tuan-tuan, apa rasa dalam hati? Tak, saya tanya je tuan-tuan. Belum tentu ada sampai tuan-tuan begitu berhasil nampaknya ya. Tak, tuan-tuan, Tuan Haji, saya kebetulan daripada Terengganu, Dungun. Kebetulan jadi sebab tu malamlah ceramah macam kita santai-santai buat macam bincang adik-beradik, boleh ke? Kan? Bukan semua kita macam pulang dalam keadaan penat, so biar kita santai je kan. Baik, apa rasa tuan-tuan bangun tidur bawah bantal ada 1 kilogram emas padu? Apa rasa? Takut? Andaikan je. Memang tak ada. Andaikan je. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya, jujur Alhamdulillah. Suka gembira. Pagi esok, pagi kedua, buka-buka ada lagi 1 kilogram. Alhamdulillah. Kalau tadi seronok, sekarang dah 2 ronok. Apa kata kan? Mana ni dah banyak dah tu. Hari ketiga ada lagi, hari keempat ada lagi tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, akhi, tinggal mana? Lorong berapa? 15 ya? Rumah apa? Baik, tuan-tuan, saya tanya sahabat saya, dengan tak ada masalah dia bagi tahu. Cuba bayang tuan-tuan, setelah dalam rumah kita ada lebih kurang 10 emas padu.
simpan kat almari. Sekarang rasa apa tuan-tuan? Dah mula tengok grill kan? Dah mula goncang grill. Grill ni boleh tahan ke tak boleh tahan? Tiba-tiba dah mula kontak CCTV. Minta pasang bukan sekadar 4 penjuru. Kalau boleh, mana je tempat, atas, bawah, kiri, kanan dah pasang. Kenapa tiba-tiba dulu tak nak pasang CCTV, sekarang pasang CCTV? Kenapa tuan-tuan? Rupanya daripada seronok bertukar menjadi takut. Orang kaya, sebab saya pengalaman saya ceramah satu tempat, kalau saya sebut nama semua tahu insya-Allah. First time sebelum saya buat program dengan dia dengan bodyguard kat sebelah. Saya tanya, Datuk Seri tinggal di mana ya? Saya tanya sahabat saya apa tadi? Nama Cik Rusdi kan, saya tanya sama je dia cerita. Ini tuan-tuan saya tanya, Datuk Seri tinggal di mana? Bodyguard dia apa? Oh. Tadi selamba kan, siap lorong, siap lembu rumah lagi. Lepas tu saya tanyalah anak sekolah mana? Anak sekolah mana, Masya Allah, paling bahaya? Anak sekolah mana paling takut, paling pantang? Baik, maknanya dunia ini macam seronok, tetapi rupanya ada benda di sebaliknya. Takut, cemas. Cuba bayang tuan-tuan, tak payah lawan curi, tiba-tiba kita susut ada 10 ketul emas, hari esok tinggal 9. Allahu Akbar, mengkelai bukan main. Janganlah ya Allah, bangun esok tinggal 8 pula. Itulah di dunia tuan-tuan, yang Bill Gates dah rasa dan dia kata dunia ni tak memberi ketenangan. Baik, jadi malam ni kita nak bercerita tentang satu benda yang bukan tentang dunia. Jadi bila bukan tentang dunia, dia boleh memberikan ketenangan walaupun ceritanya tentang barzakh. Namun tuan-tuan, cerita tentang barzakh ni sebab dia adalah zikrul maut. Dia nature ilmunya adalah zikrul maut. Nabi suruh perbanyakkan ingat mati, tetapi Nabi tak suruh takut mati. Sebab dulu saya ingat satu masa dulu banyak company dia gairah buat kursus, lepas tu cerita tentang mati. Berapa ramai yang di sini pernah kena kain, kena kafan pun. Berapa banyak dia letak dalam liang lahat, ditinggal seorang-seorang menggelitis dalam liang lahat, tak mati lagi, tapi nak feel kematian. Nak feel kematian. Saya rasa kalau tuan-tuan masih ingat, mungkin satu masa dulu dah jadi trend. Kalau kursus kefaham yang Islamik sikit, dia akan ada macam tu. Tuan-tuan pernah rasa ke benda tu? Tuan-tuan pernah tahu tak kursus yang seperti itu contohnya? Tak pernah ya? Oh tak pernah mana Alhamdulillah ya. Cuma mungkin payah nak memahami cerita saya lah. Baik, semua tulis wasiat tulis wasiat. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, tetapi tak disuruh takut mati. Apabila ingat dia bertukar menjadi takut, sebab saya pernah jumpa ada orang dia terlampau cerita, tengok video, tengok apa, sampai dia jadi anxiety. Dia tak boleh tidur sebab takut mati. Sebab semua yang dikasih sekalian, mental health, trigger pertama adalah datang takut pada kematian. Maknanya syaitan, kalau kita tersalah dos bercerita tentang zikrul maut, saya cerita dulu tuan-tuan, walaupun bagus, tetapi kalau terlebih dos, datang rasa takut, maksud ya Allah takutnya nak mati, takut. Bila datang takut, itu bukan tuntutan agama. Nabi tak suruh rasa takut pada mati, tetapi Nabi suruh kita ingat mati, ingat supaya kita tak lalai dan tak lupa. Maka sebab itu adalah kita akan dalam konten ingat kepada mati pelbagai tajuk yang tentunya kematian itu sendiri, ataupun contohnya malam ni, malam pertama di alam barzakh. Semua yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa akhirat itu kelihatan jauh. Sebab makna akhirat itu jauh. Makna dunia, dunwun. Dana ini maksudnya benda dekat. Lawan dekat adalah akhirah. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, dalam konteks kita nak ingat kematian, bahawa kematian itu
Untuk ingat akhirat, ya. Ingat akhirat. Akhirat itu tersangat dekat dengan kita. Akhirat sangat dekat dengan kita. Sedekat mana? Sedekat bila kematian itu datang. Bila datang saja kematian kepada seseorang, maka pada ketika itu dia masuk ke alam akhirat. Yang bagi orang macam jauh, tapi bagi dia telah masuk ke gerbang akhirat. Sebab gerbang akhirat namanya kematian, bilik di sana sebelum masuk ke alam lain namanya barzakh. Maka sebab itu tuan-tuan, barzakh yang kita katakan malam pertama dia alam barzakh. Dia ada satu alam, yang alam itu adalah alam ghaib, dan alam tersebut yang pasti tak sama dengan semua rutin kehidupan seharian kita. Manusia akan masuk pada rutin kehidupan yang dia tak pernah tempuh, perasaan yang dia tak pernah tempuh. Maka kerana itu semua yang saya kasih sekalian, mari kita cuba lihat sebenarnya bagi orang yang masuk ke alam barzakh, apakah perkara yang paling menyakitkan? Bila masuk kita, siapa saja yang masuk ke alam gerbang akhirat melalui kematian, apakah perkara yang paling menyakitkan? Tuan-tuan, saya nak buat dalam bentuk kita berbincang, kalau boleh kita berbincang. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia akan hidup hanya dengan satu cara, dimuzakarahkan dia. Apa saya tanya tadi soalan? Ya. Apakah yang paling menyakitkan? Apa yang paling menyakitkan tentang kematian? Apa tuan-tuan? Ya. Baik, marilah semua yang dikasihi kita tengok hadis yang biasa kita dengar. Nabi SAW menyebut dalam riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam", yang bermaksud apabila telah datanglah mati ibnu Adam oleh anak Adam. Apabila mati datang oleh anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin. Saya tak nak cerita min thalathin, tetapi pada malam ni dalam suasana yang kita harap kita dapat dalam keadaan rehat, semua yang saya kasih sekalian, Nabi SAW kata, bila datang kematian pada seseorang, maka inqata'a, maka ulama kata yang paling sakit dari kematian adalah inqata'a amaluhu. Yang paling dahsyat bagi orang mati adalah inqata'a amaluhu. Inqata'a, ya. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi tak kata idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu, tetapi Nabi kata inqata'a amaluhu. Inqata'a, katalah tuan-tuan sekarang, ya, boleh sama-sama kita baca doa tuan-tuan? Sambil-sambil kita baca satu doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, amin. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kita baca doa tadi? Kenapa kita baca doa tadi? Baik, oleh kerana belum ada jawapan, jom kita baca satu istighfar sama-sama, ya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal
ilaih. Baik tuan-tuan, kenapa kita boleh beristighfar? Kenapa kita istighfar seperti tadi? Baik, mari kita selawat satu selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'qub bin Yashju bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Rabu bin Falih bin Aybar bin Shalih bin Irfakhshan bin Sam bin Nauh bin Mattusalah bin Akhnukh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam alaihissalam. Baik, kenapa kita selawat kepada Nabi sebentar tadi? Jawapannya tuan-tuan ialah sebab tak berlaku pada hadis tadi. Sebab hadis itu bagi tahu bila seorang datang padanya kematian, inqata'a amaluhu, dia secara total dia tak boleh melakukan amal apapun. Ketika tadi kita nak selawat, kita boleh selawat. Kita nak taubat, kita boleh taubat. Kita nak doa, kita boleh doa. Tapi kenapa boleh buat? Sebab kita masih hidup. Tetapi orang itu, sebab tu ulama kata yang paling sakit bagi si mati adalah saat dia nak bertaubat tetapi dia tak boleh bertaubat. Bahkan pintu taubat untuknya bukan sekadar telah ditutup rapat, bahkan dipeteri, takkan terbuka sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan sampai nanti 10 tahun, 1 juta tahun, sampai bila-bila pintu taubat. Dan sebab itulah bila si mati dia tahu yang dia tak boleh bertaubat, itulah kesakitan yang paling dahsyat bagi si mati. Sebab inqata'a adalah sesuatu fi'il dalam bahasa Arab yang berlaku kerana berlaku satu fi'il yang lain. Berlaku kematian, otomatis maka berlakulah terputus amalan. Maka sebab itu ulama kata yang paling sakit bagi orang mati adalah saat dia tahu dia tak boleh beramal. Tadi tuan-tuan, bila saya ajak, kita buat hanya sebab kita masih hidup. Tapi orang mati, dia takkan ada ruang, peluang yang kita nak lakukan. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, apabila saya nak kaitkanlah dengan kita sama-sama berada di bulan Sya'ban ni kan, Sya'ban, dan nanti di bulan Ramadan, bagi kita yang sangat menghargai peluang selagi boleh kita beramal, maka kita akan memperbanyakkan amal kita sebaik-baik dan sebanyak-banyak yang mungkin. Saya ingat dalam hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal lail qama faqala ya ayyuhan nas
Udhkurullah, udhkurullah. Qad ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Hadis ini panjang, cerita tentang selawat akhirnya. Tetapi Nabi SAW berkata, Ubay bin Ka'ab, bila berlalu 2/3 daripada malam, maka Nabi akan bangun. Dan Nabi tengok ramai para sahabat yang daripada Ahlus Sufah yang duduk beribadat di masjid Nabi. Maka Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ingatlah Allah. Wahai manusia, ingatlah Allah. Wahai manusia, ingatlah Allah. Akan datang tiupan sangkakala yang pertama yang memusnahkan seluruh alam. Wa tatba'uha ar-radifah, akan datang tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia. Nabi stop. Dan Nabi sebut, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Sebab Nabi kata mati itu datang, bukan datang dia saja, tetapi bersama dengan kematian. Apa yang datang bersama dengan kematian, itulah nasib manusia di alam barzakh. Saya ulang sekali lagi, apa yang datang bersama pakej kematian pada seorang manusia, itulah nasibnya di alam barzakh. Sebab di alam barzakh sama ada dua kelompok. Yang pertama akan dijemput oleh Allah menjadi golongan illiyin. Maka golongan ini, Masya Allah, barzakh itu lapang seluas mata memandang. Barzakh adalah tempat rehat yang tak pernah dirasa. Walaupun di dunia dia membeli katil paling mahal, tetapi di alam barzakh bagi golongan illiyin, dia merasa nikmat yang bersangatan. Tetapi kematian, pakej kematian menjadikan manusia itu sama ada dia menjadi dan tergolong dalam golongan sijin. Sijin adalah satu tempat yang sangat sempit, yang pada saat tersebut Nabi pernah menggambarkan dengan tangan Nabi. Nabi menyebutkan mereka yang berada pada sijin di alam barzakh, rangkanya Nabi menunjuk sebegini. Artinya sempit, sijnun, sempit, gelap, sangat menyakitkan. Sebab itu bila kita bercakap tentang malam pertama di alam barzakh, lebih baik kita melihat bagaimana manusia ketika datang kematian. Kerana tuan-tuan, manusia tidak boleh menentukan di mana dia mati, bila dia mati. Tetapi manusia boleh tentukan bagaimana cara dia nak mati. Manusia tak boleh tentu, saya nak mati sekian. Manusia tak boleh tentu, saya nak mati di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Tetapi manusia ada dalam kematian menentukan satu perkara. Apa dia? Bagaimana dia nak mati. Sebab tuan-tuan, ja'al mautu bima fihi memberitahu kepada kita, kematian ini, cara mati dia dua je. Cara kematian itu hanya dua. Yang pertama, husnul khatimah. Yang kedua adalah su'ul khatimah. Sekiranya ja'al mautu bima fihi, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka di alam barzakh malam pertama seperti malam pertama seorang pengantin. Tetapi sebaliknya, sekiranya su'ul khatimah, malam pertama seperti seorang malam pertama yang lebih teruk daripada orang pertama di dalam penjara yang paling dahsyat. Maka kerana itu semua yang dikasih, marilah kita cuba berbincang bagaimana cara supaya kita dapat, sebab kita boleh menentukan mati sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Semua yang dikasih sekalian, bagaimana manusia menentukan cara bagaimana dia mati. Sebab kata ulama, al-mar'u yamut ma'asha alaih wa yub'athu ma yamutu alaih. Manusia akan mati sebiji macam mana cara dia hidup, dan manusia dibangunkan nanti sebiji bagaimana cara dia mati. Maknanya tuan-tuan, bagaimana bangun manusia di padang mahsyar nanti, itu ditentukan bagaimana cara dia mati, dan cara dia mati ditentukan bagaimana cara dia melalui hidup. Maknanya kalau kita bercadang pada malam ini, dan amin ya Allah, kami nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka apa yang kita boleh buat? Kita hidup secara orang baik, maka mati kita baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tuan-tuan, kita nanti azan, Ustaz, terus je. Nanti dia orang tunggu. Tak apa, dia orang tak. Okey.
Takut nanti dia kata tak adalah main syak sebab tak ada azan. Tak ya. Ataupun semua jamaah taman ni dah dekat sini, maknanya tak ada masalah ya. Baik, semua yang dikasih ni cerita aja. Tetapi saya nak cerita ni tuan-tuan, satu kisah yang bukan saya tak masuk pun sebagai hujah ilmiah. Sebab tentang kematian, husnul khatimah, su'ul khatimah, bahkan kita dituntut supaya berdoa untuk mati dalam husnul khatimah. Kalau tuan-tuan, saya yakin kita di antara orang yang istiqamah baca suratul Mulk, insya-Allah. Ya, apa ayat pertama? Tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, alhamdulillah tak salah tekaan saya, maka semua yang ada di sini masya-Allah menjadikan antara surah yang dekat dengan kita. Di samping semua surah-surah yang tinggi kelebihannya dalam Al-Quran, maka kita membaca suratul Mulk. Di sana tuan-tuan disebut ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amala, amal yang terbaik. Tuan-tuan boleh tak kita bincang apa maksud amal terbaik? Sebab kita baca, tapi apa maksud amal terbaik? Apa maksud amal terbaik? Kata Ibnu Abbas, maksud amal terbaik yang pertama, amal itu mesti tepat mengikut syariat. Seorang buat amal tapi tak tepat ikut syariat, maka itu bukan nama amal yang baik. Dia solat zuhur 5 rakaat, insya-Allah dah 20 tahun dah. Adakah boleh masuk sebagai amal baik? Tak. Dan yang kedua adalah amal, kalau tadi tepat ikut syariat, yang kedua amal ikhlas kerana Allah semata-mata. Dua amal ini jadi baik. Tetapi tuan-tuan, dua amal ini adalah amal terbaik. Tetapi apa cerita kalau hanya sekarang dia baik, esok tak baik? Adakah dianggap sebagai amal terbaik? Kalau sekarang baik, nanti baik, maka sebab itu termasuk dalam ahsanu amala yang kita baca malam-malam itu sebenarnya doa supaya kita mati dalam keadaan terbaik. Ahsanu amala adalah kita nak mati dalam husnul khatimah. Sebab tu kalau boleh kita interaksi dengan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau boleh kita berhenti, ya Allah. Masuk ahsanu amala adalah kita habiskan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan tuan-tuan, Abu Darda, seorang ulama di kalangan para sahabat, menyebutkan bahawa sesiapa salima aman ala imanihi, di atas iman dia. Barang siapa yang dirasa aman tentang iman jadi, adakah sebab iman ni tuan-tuan, kita sekarang ni belum diuji lagi. Kita belum diuji. Sebab ujian iman akan berlaku ketika nyawa kita dekat ghargharah. Ketika nyawa ditarik keluar dan nyawa sampai ke ghargharah, pada saat tersebut kita memperjuangkan iman, sama ada iman bersama dengan kita dengan kematian atau iman tidak bersama ketika datang kematian. Maka Abu Darda kata, barang siapa yang dirasa tak risau apa pun, dirasa saling, dirasa aman je, iman dia memang okey, aku mati nanti okey, itu ciri orang yang bakal tercabut imannya masa dia mati. Tak ada masalah. Kita doa Allah makhtim lana, anak confirm insya-Allah mati husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tu orang lain, aku dah mantap. Kata Abu Darda, orang yang macam tu nanti saat mati tercabut imannya. Jadi sebab tu bila kita baca, kita minta, ya Allah, yang dimaksudkan dengan ahsanu amala adalah bukan sekadar tepat dengan syariat, bukan sekadar dengan ikhlas kerana Allah, tetapi amal tersebut bawa sampai kami mati dalam husnul khatimah. Ahsanu amala bisu'il khatimah. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Cerita ni bukan ilmiah, tetapi satu ketika saya buat program
satu program, satu korporat lah, satu korporat. Tapi saya tak sangka tiba HR panggil ke bilik dan kemudian minta satu kursus lagi. Namanya kursus dia apa tuan-tuan? Ni korporat. Korporat dia punya biasanya dia punya tu adalah tentang profit and loss, P&L. Tapi hari ini dia panggil, dia kata, Ustaz, boleh tak kita buat, Ustaz buatkan kami staff ni kursus jenazah. Saya jadi hilang idea. Saya kata korporat kot, sebab sebelum ni dia cerita kepada saya tentang how to nak achieve target dan segala macam. Rupanya dia cerita baru ni ada staff dia yang bahagian menguruskan elektrik, terpegang satu kabel tu besar lengan saya lebih kurang. Rupanya disangka kabel tu tak ada arus dan dipegang. Rupanya kabel tersebut adalah kabel tembaga yang penuh dengan arus elektrik, voltanya tinggi, dan dia pegang tanpa ada sebarang pelapik, dan dia mati sesaat, meletup seluruh badan, seluruh anggota dia pecah, jatuh. Dan di situ dikata kami fikir, kalaulah kita semua ada ilmu tentang mengurus jenazah, mungkin memudahkan kalau berlaku sesuatu pada kami punya staff. Problemnya tuan-tuan ialah saya bukan orang yang pandai mengendalikannya, ya? Saya bukan master dalam mengendalikan jenazah. Urus satu dua dulu arwah ayah, arwah adik, ya, tetapi bukan urus buat sampai khusus. Okeylah, saya kata macam ni, saya cari insya-Allah, nak ringkas ceritanya, saya cari siapa yang mungkin sesuai. Maka saya rasa tuan-tuan bersetuju dengan saya, sebab tok dia kerja urus jenazah, ayah dia pengurus jenazah, dan dia juga adalah pengurus jenazah. 3 generasi urus jenazah. Tuan-tuan, ini bukan cerita penggali kubur. Tuan-tuan, Datuk Adi rupanya tak, tuan-tuan. Ini yang uruskan jenazah. Tapi tuan-tuan, rupanya ya Allah, ya, nak dapat orang, ya, kita biasa berurusan dengan orang yang uruskan orang hidup ni tuan-tuan, susah juga sebab sibuk. Tetapi menguruskan orang mati rupanya lebih lagi sibuk. Nak appointment jumpa tu satu hari ke satu hari, saya nak cepat buat program. Last, oleh kerana saya mendesak, dia kata, okeylah Ustaz, kita jumpa lebih kurang pukul, saya mungkin settle urusan dalam lebih kurang 11.45, 12 malam. Okeylah, sebab saya nak kena bantu supaya buat program. Dan tuan-tuan, akhirnya dia pun bagi ways, dia bagi destination, bla bla bla. Dan akhirnya saya follow lah ways, follow. Dia kata masuk kiri, masuk kanan. Dan akhir sekali pukul 12.30 malam tuan-tuan, ways bagi tahu saya dah sampai ke destinasi. Tengok tuan-tuan, jangan menakutkan saya tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tahu kat mana? Tengok, suka menakutkan orang. Tak sampai lagi bilik jenazah. Pukul 12 orang dah tak ada tuan-tuan. Saya, ya Allah, telefon, dia kata, Ustaz, kat mana ni? Dia kata, minta maaf Ustaz, ana ada lagi urusan, mungkin dalam half an hour, setengah jam, habis tinggi dalam 45 minit, settle insya-Allah. Jadi Ustaz tunggulah dulu kat situ, kalau rasa payah masuk dalam bilik tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apa Ustaz, dia ada satu kursi stainless steel tu, Ustaz boleh duduk kat situ, tak ada masalah. Saya pun masuk tuan-tuan, tolak pintu dia macam cerita hantu tu tuan-tuan, dia punya bunyi dia tu, ya Allah. Saya pun masuk, duduk, ya Allah, ya Tuhanku. Tuan-tuan, bukan nak cerita lah, ya, nak baca ayat kursi tertukar dengan doa makan tuan-tuan. Punyalah ya Allah, ya Tuhanku, berzikir, ya Allah. Dan dia datang lebih kurang 2:30 pagi. Ya Allah. Cuma nasib baik dia tak beritahu kalau Ustaz dah ke, Ustaz buka peti ais kat depan tu. Nasib baik dia tak cakap macam tu tuan-tuan. Ya. Dia datang je tuan-tuan. Saya pun, ya Allah, ya Tuhanku. Ya. Macam-macam lah, soalan-soalan tak penting saya tanya dulu. Saya kata, Ustaz, cakap terang, ya, Ustaz dah urus jenazah belas tahun saya kira. Berapa banyak Ustaz hantu yang Ustaz pernah nampak? Tanya tuan-tuan macam muka berani. Sebenarnya Masya Allah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, Ustaz, anak tak tahulah, dia kata. Setakat ini tak pernah ada jumpa walau satu hantu.
Anak katalah hati, ya Allah, kenapa tak bagi tahu tadi? Kan? Sepanjang tadi, ya Allah, asal bunyi cicak terasa macam langsui, tuan-tuan. Cicak je kot, kan? Berbunyi sikit terasa macam keluar benda tu yang kita tengok. Semua drama yang kita tengok keluar, tuan-tuan. Moral of the story, jangan tengok drama hantu. Mengganggu masa tu, tuan-tuan. Masa tengok kami seronok, tak takut. Tapi seorang-seorang, tuan-tuan, duduk kat situ. Okey, bukan tu yang saya nak cerita kat tuan-tuan. Maka saya tanya dia soalan, tuan-tuan. Ingat, kita semua akan datang satu titik yang kita tak boleh lari titik tu. Tak ada siapa boleh lari pada titik namanya titik kematian. Tetapi oleh kerana kita tak boleh lari dalam ilmu motivasi, tuan-tuan, kalau kita boleh lari, sebab motivasi ni dua je, sama ada fight ataupun flight. Itu je prinsip asas motivasi. Sama ada kita lawan atau kita lari. Mati, lawan tak boleh, lari pun tak boleh. Sebab itu kita tak perlu, tapi semua yang dikasih sekalian, kita pilih adakah kita nak husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tadi saya dah sebut amalan kita, bila sampai pada ahsanul amalah, tuan-tuan, kita berhenti dengan penuh penghayatan, minta kita husnul khatimah. Baik, maka tuan-tuan, yang saya nak tanya pada dia, pada ustaz tadi, sebab dia dah urus terlalu banyak jenazah, ratus, bah mungkin saya tak heran kalau dia kata dah masuk jumlah ribu pun tidak mustahil, sebab dia lompat urus satu hari kadang-kadang begitu banyak jenazah. Soalan saya pada apa dia, tuan-tuan? Saya tanya, Ustaz uruskan jenazah, boleh tahu tak, nampak tak tanda orang yang mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Saya nak tahu, Ustaz, sebab Ustaz urus 1, 2, mungkin kalau orang 10, 20, saya tak nak tanya, sebab kadang-kadang dia tak perasan benda-benda tu. Dia dah jadi expert, yang highly expert. Saya tanya soalan, Ustaz, nampak tak orang tu mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tuan-tuan, saya senang cakap tentang siapa? Tentang kita. Saya senang cakap tentang kita, tuan-tuan. Saya tanya, adakah orang yang mati nampak dia itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kami bercakap dalam bilik jenazah. Dia kata apa, tuan-tuan? Sambil dipandang tengok peti menyimpan jenazah-jenazah yang banyak. Dia sebut apa? Kata, Ustaz, anak ni, saya ni, bila urus jenazah, satu yang anak buat adalah tidak boleh menceritakan tentang aib jenazah. Maknanya anak tak akan cerita pada siapa pun apapun yang berlaku pada jenazah. Tapi Ustaz, jaga apa? Ustaz, wallahi, orang mati baik akan nampak muka dia, dan orang mati jahat akan nampak muka orang mati jahat. Walaupun di dunia dia macam baik, walaupun di dunia kita boleh quote macam kita ni baik sangat, tetapi bila sampai kematian, tak ada kosmetik yang boleh quote tutup mati buruk seseorang manusia. Dia kata mula-mula dia tak perasan, tapi dia kerana terlampau banyak, kadang-kadang dia tengok pelik, dia akan perlahan tu, dia tak akan cerita aib jenazah pada siapa pun, tetapi dia kata, oh, Masya Allah, lama-lama dia tengok, Masya Allah, tahu. Semua yang saya kasih sekalian, dia cerita yang baik-baik dan saya nak cerita yang baik, yang buruk ada. Tapi dia kata ada seorang yang mati di pusat Serenti, yang dadah tu Serenti. Dia kata, dan dia selepas seminggu, 2 minggu, bau tangan terlampau wangi, badan dia berjalan. Orang kata, Ustaz pakai perfume apa wangi? Dia basuh tetapi bau tu tak tinggal. Sebab budak itu mungkin saat dia pulang menghadap Allah, taubat dengan taubatan nasuha, sampai mungkin orang kata dia tu mungkin mati di tempat itu, tetapi dia dengan Tuhan Allah yang Maha Tahu, dia kata ringan tubuh, wangi bukan main. Dan itu dia kata, dia tercipta contoh-contoh, dan disebut tentang wajah-wajah su'ul khatimah yang Masya Allah. Dia kata pernah bila dia tengok dia tak ada jalan lain, apa yang dia boleh buat atas saudara Islam adalah kadang-kadang dia sampai, ya Allah tolonglah hamba. Saya nak cerita, tuan-tuan,
itu belum masuk ke alam ghaib. Sebab alam barzakh adalah alam ghaib. Ini alam syahadah, alam yang semua orang nampak dengan biji mata. Telah ada tanda. Cuba bayang bila masuk kat sana, kalau kita memang prepare untuk pilih su'ul khatimah. Sebab tadi saya katakan bahawa almar'u yamut ma'asya alaih. Kita yang pilih sebenarnya, kita yang pilih. Kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, selagi belum inqata'a amaluhu, marilah semua yang saya kasih sekalian, saya nak mengajak kita, sebab nak bincang malam ni tak nak berat, tak nak penat, dan tak nak sampai peringkat kita takut dengan kematian. Kita bersedia dengan kematian, kita hadapi sebagai satu benda, kerana kita tahu bahawa seandainya masuk dalam golongan orang yang husnul khatimah, layanannya adalah raudhah min riyadil jannah. Doa imam pada si jenazah bukan hanya sekadar-sekadar untuk puisi sebagai penyedap, tetapi memang kenyataan orang itu akan mendapat raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga yang begitu indah yang dapat bagi orang yang husnul khatimah. Semua yang dikasih sekalian, maka kerana itu marilah saya kira kita berazam, ya. Kita azam, kita dah sebut tadi, ya Allah matikanlah aku dalam husnul khatimah. Tetapi nak dapat husnul khatimah, kena dalam hidup melakukan amal baik. Tuan-tuan setuju dengan saya setakat ini? Alhamdulillah. Maknanya kita buat baik, mati baik. Sebab manusia mati ikut cara hidup. Tetapi saya nak bawa satu, tuan-tuan, satu yang mungkin menyanggahi apa yang kita percaya sebentar tadi, ataupun yang kita tahu sebentar tadi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallah alladhi la ilaha ghairuh. Tuan-tuan, pagi tuan-tuan saya nak kita kongsi malam ni. Fa wallah alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Tuan-tuan, hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita boleh tengok dalam Arba'un Nawawi, Imam Nawawi kumpul dalam hadis dia, asalnya adalah dalam Sahih Muslim. Semua yang saya kasih sekalian tadi, saya kata tuan-tuan, kita nak pilih kematian boleh, insya-Allah kita buat baik, mati baik, amin ya. Tapi tuan-tuan, dengar hadis ini, Nabi sebut satu maklumat baru. Apa kata Nabi? Kata Nabi akan Nabi bersumpah. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi, kalau kita nak menghayati hadis Nabi, kalau tiba-tiba Nabi duduk bersandar macam ni tuan-tuan, tiba-tiba dalam hadis beritahu Nabi membetulkan duduknya, menegakkan duduknya, bukan bersandar. Selepas dia bersandar, Nabi bersandar dan sekarang Nabi duduk, perkataan itu berat, maknanya berat. Atau Nabi duduk kemudian Nabi berdiri, maka selepas berdiri, intabih, apa yang Nabi nak cakap itu berat. Sekarang Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nabi bersumpah, demi jiwa aku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan ada di kalangan kamu yang melakukan amalan ahli syurga sehingga dia dan syurga hanya tinggal satu hasta saja nak masuk. Datang baginya ketetapan, dan saat itu kata Nabi, dia berubah melakukan amalan ahli neraka, lantas dia jadi ahli neraka Jahannam. Ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang buat amalan ahli neraka sampai dia dan neraka hanya tinggal satu hasta nak masuk. Datang baginya ketetapan, dan kemudian dia melakukan amalan ahli syurga, dia masuk dalam syurga. Tuan-tuan, tadi kita kata buat amal baik, mati baik.
Tetapi sekarang Nabi mengingatkan satu benda yang seolah-olah bercanggah. Maknanya buat baik tetapi tiba-tiba menjelang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Macam mana tuan-tuan? Maka ulama kata apa tuan-tuan? Yang dimaksudkan dengan baik, yang dimaksudkan dengan orang buat baik, bukan buat baik sahaja, tetapi mesti hati yang baik. Mesti hati yang baik. Apa maksud hati yang baik? Kita buat amal baik supaya amal baik itu membaikkan hati manusia. Tentu kita kata, takkan kita buat amal baik, hati tak baik. Semua yang saya kasih sekalian, apa contoh hati tak baik yang paling menakutkan? Riya. Nampak? Amal buat, orang nampak dia beramal, tapi dalam hati rupanya nak tunjuk ke orang. Zaman sekarang lagi bahaya kan tuan-tuan? Kita ada platform kita sendiri nak bagi tahu orang yang kita tahajud malam tadi. Tuan-tuan duduk di sekitar ni kan? Saya pun dekat ni juga. Pukul 3 semalam tuan-tuan tak perasan? 3 pagi semalam tuan-tuan tak perasan? Kilat punya kuat, bertentung tuan-tuan. Tuan-tuan tak perasan? Sebab masa tu saya sedang tahajud tuan-tuan. Nak cerita dia tahajud. Nampak tak? Sebab syaitan tak suruh riaklah, tapi kita akan tahu cara. Bila hati kita jahat, kita tahu je menggunakan nampak supaya orang tak perasan. Bajet. Tuan-tuan tak perasan ya? Tapi nasib baiklah masa tu sebab anak tengah tahajud lebih kurang dalam rakaat ke-20 Yalah dah biasa kan. Sejak daripada dulu lagi benda istiqamah tu senang mudah kan. Orang tak istiqamah memang payah kan. Tapi yalah oleh kerana kuat sangat. Tapi yalah bila kita dah baca Quran, sebab anak sempat dalam 4 juzuk sebelum sembahyang tahajud nak cerita dia baca Quran pula. Nampak tak semua yang dia kasi lain? Ya. Maknanya nampak tahajud tapi hati nak tunjuk ke orang, jaga-jaga. Maknanya amal yang sebegitu boleh menjadikan amal, tapi dekat dalam hati dia tak mampu lagi bertahan. Sebab bertahan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu janganlah saya ya Allah nak ingat nasihat diri sendiri ya. Kadang-kadang kita ni hari ni yang bila umrah lah terutama kan, tanya umrah Masya Allah galak nak cerita ke orang ya, sambil tawaf ya. You all siapa nak doa, insyaAllah nak doakan. Ya Allah, Allah sedang tengok kita tawaf, Allah nak kita dekat dengan Allah. Tapi Masya Allah masa tersebut kita habiskan dengan benda yang tentulah kita benda macam cantik ya. Kita pula masuk ke Raudah bukan senang sekarang, kena apa tu nusuk dulu beratur punya berjam-jam. Dah beratur berjam-jam tu nak bagi tahu supaya takut nanti orang confuse, ambil gambar daripada atas. Sebab kalau kapek warna merah memang bukan dalam Raudah, supaya nampak. Kadang-kadang tunjuk tangan je. Alangkah indah seorang hamba yang mendekat diri dengan Allah di saat orang lain menengkur lena. Dah jadi normalisasi tuan-tuan ya. Contoh lagi apa sakit dalaman yang kita kena buang. Jangan ya Allah kita, ya Allah bantulah kami, taufikkan kami sampai kami buat hanya kerana Allah. Sebab itulah yang Allah nak tengok. Berdirinya kita orang nampak, tetapi hati kita yang tunduk itu hanya Allah yang nampak. Maka tuan-tuan Masya Allah ya, sekarang jadi trend kan. Asal pergi Kaabah buat tangan kan, jeng masuk suara lantar maizin apa ke. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, doakanlah umrah yang memang tak makbul tuan-tuan. Ya. Benda tu jadi normalisasi, dah jadi normal. Sebab bila orang buat, orang lain pun nak tiru juga. Tak sabar-sabarlah nak pergi umrah. Kenapa? Nak buat konten yang sama. Takkan tangan dia je, tangan dah sisi tangan dia, tangan kita bila. Nampak tak semua yang dikasih? Tak sedar kita dilencung oleh syaitan sampai nak menekan. Dan paling bahaya tuan-tuan, hati ni ialah adanya ujub, kibir, penyakit yang bukan pada orang kaya sahaja dia masuk, tapi pada orang kuat ibadat ya. Iblis tentu kita tahu kan, Iblis mendapat laknat dari Allah. Kenapa? Bukan sebab dia tak solat. Iblis bukan sebab dia mencuri.
Iblis dilaknat bukan sebab itu. Sebab iblis ada dua sifat. Apa dia? Iblis adalah paling alim. Berapa ramai orang ada ilmu dalam dada dan dia rasa dia pandai. Dan dia pandai, datang rasa kibir dalam hati, dia rasa besar dan minta tolong respect saya orang pandai. Tuan-tuan, kan dalam hadis kata bersama mana? Untuk haram syurga bagi seseorang itu sebesar zarrah kibir dalam hati kita. Jangan harap maknanya syurga tak ada ruang untuk kita. Wala'ayazubillah. Kemudian iblis dilaknat kerana apa? Dia paling kuat ibadat. A'lam wa ajhad, paling alim, paling bersungguh. Maknanya alim tetapi hati rosak. Tak macam Imam Syafi'i, kullama zadani ilma zadani fahma an jahli. Setiap kali aku itu bertambah ilmu, kata Imam Syafi'i, bertambah jahilnya aku ni. Sebesar ilmu Imam Syafi'i, dia rasa dia paling jahil. Tapi hari ini kita tahu sikit, semua orang dah tak betul lah. Dan kita pupuk benda tersebut, pupuk, dan akhirnya yang sedang terpupuk adalah kibir dalam hati. Sebab tu bila kibir dalam hati, semua yang saya kasih sekalian, Masya Allah, kibir dalam hati. Dan kibir juga dengan disebabkan oleh banyak ibadat, ya. Dengan sebab kita banyak ibadat, ya, kita rasa bahawa kita mulia. Dan sebab itulah semua yang dikasih sekalian, adalah penting apabila kita melakukan ibadah yang kita nak mati dalam husnul khatimah, pastikan kita minta pada Allah baikkan hati-hati kita semua, insya-Allah. Ya, baikkan hati kami. Baik semua yang saya hormati dan saya kasihan, sebab itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat ialah hari yang mana? Hari yang tidak berguna harta dan anak pinak, melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan kita harap tuan-tuan, malam di alam barzakh ditentukan oleh mati, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka marilah kita minta, kita dah berada di atas jalan baik, maka jadikan hati kami baik, kekal insya-Allah. Maka insya-Allah kita sedang menempah bentuk kematian yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Saya teringat di ujung ni tuan-tuan, saya ada jumpa dengan seorang imam, Syekh Zubair nama dia. Dia duduk di Amerika, datang sejak Malaysia satu masa dulu. Syekh Zubair tuan-tuan, dia pernah kena tahan masa isu September 11, ya, masa September 11 dia di antara orang yang kena tahan detain. Tetapi dia dilepaskan. Kenapa tuan-tuan? Sebab sepanjang dia berada di situ, didapati bahawa dia mengislamkan berapa ramai orang dalam penjara. Dia ada dalam penjara tuan-tuan sebab tak ada kerja apa-apa. Kalau kat luar banyak sibuk kerja lain, dalam penjara tuan-tuan, dan seorang demi seorang masuk Islam. Maka dengan sebab itu dia dikeluarkan penjara. Oh, Masya Allah, itu cara dia. Sebab dia bukan salah pun dalam tu sebenarnya, ya. Dia yang tuan-tuan cerita pada saya kisah ini. Dia imam di satu masjid. Saya dah tak ingat berapa lama dah kisah ini. Bayang September 11, Tuan Haji kita pun tak sabar kot, ya. Semua yang saya kasih sekalian, dia cerita kepada tuan-tuan, satu malam dia sembahyang Isyak, dia jadi imam di satu masjid, ya. Saya tak sure masjid ataupun pusat Islam, saya dah jadi lupa dah tiba-tiba, ya. Tapi dia imam, dan orang tak ramai di sana kan. Jadi taklah macam kita bila ramai pihak masjid kena buat kuliah. Tapi itu pun tuan-tuan jangan risau, kuliah kita tak lama, masih pesan penaja tuan-tuan. Sebab saya faham kita semua dalam keadaan penat. Jadi dia tak ada kuliah. Jadi satu malam dia duduk di pejabat, macam ni lebih kurang tuan-tuan. Sedang dia mengaji kat bilik dia, ya. Kemudian tiba-tiba pintu diketuk agak kuat. Dan ahlan, dia kata pun welcome. Pintu terbuka. Tuan-tuan datang di hadapan dia siapa? Seorang lelaki yang besar, ya, dengan yang sado dan pakai vest dengan tattoo, dan dia nampak, ya, pada badan tattoo. Kemudian berpeluh-peluh ni tuan-tuan, tercungak-cungak, dan minta izin untuk duduk. Kursi itu jadi tak berapa nak muat untuk dia sebab badan dia besar. Orang Hispanic yang memang jadi nak ringkas saja. Pertama dia duduk, dia cakap apa dia? You imam? Ya. Islamkan saya. Imam tengok, Allah, dia dah biasa Islamkan orang tuan-tuan dalam penjara, dalam tempat detain tadi. Sekarang ni dia datang dalam keadaan berpeluh tercungak, Islamkan saya. Jadi dia pun sebab nak bagi supaya ada sikit masa, dia kata sebab nampak dia berpeluh, dia
Dia kata kalau, sebab sebelah dia tu ada tempat macam wuduk sikit lah, dia kata you boleh bersihkan sikit badan, saya tunggu di sini. Sebelah tu je. Bila dia buka dia punya vest, tuan-tuan, dia buka vest dia sebesar-besar salib cross. Ni cerita dia, tuan-tuan, sebesar-besar cross. Dan rupanya kat belakang ni, tuan-tuan, gambar Mary dengan Jesus. Badan dia macam mural, tuan-tuan, besar sangat. Jadi dia bersihkan dan dia pun duduk. Dah prepare dia dah bersedia. Saya teringat, tuan-tuan, sebab 3 minggu sudah saya kebetulan ceramah di Banting. Lebih kurang cerita tu, tapi tak sedahsyat cerita ni lah, ya. Tapi seorang yang lepas saya ceramah, saya kata ada seorang nak masuk Islam. Ustaz, boleh ke? Takkan tak boleh. Saya kata ya, lepas solat tu datang. Masya Allah, tuan-tuan, saya kata dengan badan sadonya, dengan tatunya, saya pun jawab, ini betul ke nak masuk Islam? Saya pun tanya dia, nak masuk Islam? Dia kata ya. Okey, yang tu saya tepi dulu, kita settle Amerika. Penting apa sangat, penting nak compare dengan Amerika. Tuan-tuan, maka dia pun ucap aja syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, semua yang saya kasih sekalian sama dengan saya tadi. Sekarang samanya kat mana? Lepas dia ucap, I bear witness there is no God but Allah. Macam kita katalah, yang saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Tuan-tuan, dia cerita apa dia? Dia ni, tuan-tuan, selepas habis ucap syahadah, dia tunduk. Dan kemudian dia cuba kawal diri dia, bergoncang badan dia, dia cuba nak sekeras hati dia nak tahan, tetapi dia menangis dengan tangisan yang sangat kuat. Dia menangis sampai bilik tu penuh dengan raung suara dia menangis. Sampai imam ni, saya nak cerita balik kat Banting, nak cerita juga tuan-tuan, walaupun tak Amerika. Sebab tadi bila saya syahadahkan dia, saya tengok dia begitu tough. Lepas syahadah, tuan-tuan, saya nak saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan benda yang sama berlaku. Tiba-tiba dia tunduk dan dia menangis sampai kami peluk dia. Dan sekarang okeylah, dah dapat cerita tu kan, balik Amerika, tuan-tuan. Susah kan? Tiba-tiba kalau kita dah biasa main remote control kan, channel 1, channel 2, channel 1, channel 2 ya. Baik, sekarang channel 1 dah habis, dah keluar dah dia punya kredit, kredit tu dah. Sekarang cerita Amerika. Semua yang saya kasih sekalian, Masya Allah, imam ni peluk dia dan tanya dia, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Dia kata apa dia? Tuan-tuan, ya Allah, orang baru masuk Islam ni, tuan-tuan, dia rasa satu perasaan yang dia tak pernah rasa sebelum itu. Saya kalau nak senarai, saya sendiri beberapa kisah yang saya rasa tak hancur. Dan tuan-tuan boleh tengok juga, tuan-tuan, kalau tuan, tapi jangan tengok sekarang, sebab sekarang sale, Lazada tengah buat sale ya. Nanti tuan-tuan tengok mula, lepas tu dia ceritalah ke Lazada, lepas tu cerita Amerika tadi hilang dah. Baik, tuan-tuan boleh tengok macam mana orang masuk Islam dan mereka menangis. Kita tengok kisah yang ajaib orang memeluk agama Islam. Baik, balik pada dia cerita pengalaman dia. Dan oleh kerana imam ni macam tertanya-tanya, kenapa dia datang untuk Islam? Dia kata apa, tuan-tuan? Saya tak pernah baca satu buku tentang Islam. I know nothing about Islam. Tak pernah baca satu buku, tak pernah tahu tentang Islam, tak pernah sama sekali. Dan saya sebenarnya terlampau sayang pada Jesus. Sebab tu dia buat tattoo tu, sebab nak bagi tahu, show betapa sayangnya dia pada Jesus. Semua yang ni cerita dia, tuan-tuan, saya nak cerita je ya, tanpa ada prejudis. Semua yang saya kasih sekalian, so imam pun pelik. So kalau kamu tak pernah baca, mungkin you ada kawan orang Islam ya, mungkin kamu ada kawan orang Islam. Dia kata saya tak ada seorang pun kawan orang Islam. So tuan-tuan boleh fikir dalam kepala, tak ada baca buku tentang Islam, tak pernah artikel tentang Islam, tak pernah tengok dalam TV tentang Islam, tak ada. So macam mana kamu nak Islam? Rupanya, tuan-tuan, dia cerita apa dia? Dia kata kemarin dulu dia tidur. Sedang dia tidur ya, datang satu cahaya tapi yang terang tapi sejuk. Nama dia tadi
saya tak sebut ya, nama dia Carlos. Cahaya tu bagi tahu, Carlos, kalau benar kamu sayang kepada Jesus, kamu masuklah Islam. Direct, tuan-tuan. Tak ada buka chapter verse number 1, chapter number 6. Tak ada, tuan-tuan, direct je. Kalau you sayang pada Jesus, you masuk Islam. Dan kemudian cahaya itu hilang. Dia pun terbangun. Dia kata ni mainan mimpi. Tapi sekarang ni, Islam. Okey. Dia tak ada macam semacam biasa je. Maka malam tadi, tuan-tuan, sebab dia datang Isyak kan, so malam tadi, semalam dia tidur waktu yang sama, cahaya yang sama, tetapi sekarang bukan cakap dalam keadaan lembut, tetapi menjerit, Carlos! Terkejut ke? Okey, so minta maaf, tuan-tuan. Be a Muslim, tujuh perkataannya. Dan jeritan tersentak dia kata, dan dia dah menggeletar, dia takut, peluh, dan kemudian mula dia rasa macam dia kena tahu di mana. Dia cari the whole day, tuan-tuan, kat mana, sebab dia tak ada idea tentang Islam. Sampailah dia kata, sekarang saya jumpa ada tempat pusat Islam, dan saya masuk tadi, saya minta tuan-tuan Islamkan saya. Sebab saya takut, dia kata, kalau saya tak jumpa Tuan, malam ni tidur, saya tak tahu macam mana punya jeritan. Sebab sebelum terlembut, habis semalam dijerit, saya takut. Macam tu cerita dia. Habis cerita azan Isyak, tuan-tuan. Macam kita lah lebih kurang. Habis cerita azan Isyak. Maka bila azan Isyak, so imam nak imamkan solat, maka Carlos pun alamak, dia kata, how about me? Okeylah, imam bawa dia bagi tahu pada jamaah. Okey, jamaah pun tak banyak macam kita lah. Maka imam ni letak kat belakang. Imam kata, just follow saya, follow orang ramai. Itu je. Cuba bayang, tak tahu langsung, sekarang duduk dalam soft, ya, imam pun Allahu Akbar, dia tak tahu nak sebut, dia pun angkat tangan, tetap, ya. Kemudian tengah relax, tengah baca-baca, dia pun khusyuk, ya. Dan kemudian rukuk, baru dia bergerak, bangun, i'tidal, sujud. Saya tadi bayang sebelah kan, tersinggung sana, tersinggung sini kan. Ya Allah, nasib baik bukan kita kan. Kalau kita kan jenis-jenis anak kilau kan, kuat silat kan, agak segera kan. Tak. Tapi tuan-tuan, kalau sampai rakaat ketiga, dia dah seperti masuk dengan orang lain. Pertama, kedua dia macam janggal, tapi kedua dia dah jadi orang lain. Dia dapat dengar takbir, dia rukuk, dia i'tidal seperti orang lain. Sampailah tuan-tuan pada rakaat yang keempat, pada sujud, dan kemudian semua sujud dan semua bangun daripada sujud. Maka imam bagi salam, dan Carlos masih lagi sujud pada masa itu. Dan imam takut Carlos dia tak perasan orang lain. Maka imam pergi dekat Carlos, bisik, Carlos, kita dah finish, kita dah selesai. Tuan-tuan, imam angkat bahu dia, dia terlentuk, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Imam ni cerita sampai menangis. Depan mata dia, tangan dia kata pegang. Si Carlos yang begitu sasa tersebut menghembuskan nafasnya terakhir dalam solat dia. Tuan-tuan dengar tak malam tadi? Jadi Islam. Jadilah Islam Carlos. Sebab Allah nak dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin murni cinta dia, sebab hati dia betul, sebab aku sayang. Dan kemudian hati yang betul akan sampai satu masa Allah tunjuk. Ini yang saya takut saya ni, tuan-tuan. Kalau itu boleh berlaku depan mata pada orang yang daripada jahat matinya baik, kita takut kita yang semayang tapi lupa nak urus hati kita. Rupanya sombong masih ada.
Ya, rupanya riak masih ada, ujub masih ada, bakhil masih ada, hasad masih ada, dan kita biar macam mana kita nak menambah husnul khatimah. Semoga semua yang saya kasih sekalian, perbincangan kita sedikit pada malam ni, saya memang nak santai saja perbincangan kita, ada kebaikan yang Allah berikan kepada saya, terutamanya Zuramli bin Muhammad Razali, hamba Allah yang fakir ini. Dan ya Allah, anda ada baik, maka berilah kebaikan buat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. InsyaAllah kita doa pada Allah agar kita ditemukan dengan bulan Ramadan. Panjanglah umur kami ya Allah. Dan wahai Tuhan, apa yang terpenting sebelum masuk Ramadan adalah marilah kita minta ampun pada Allah semua dosa kita. Dan secara khusus tuan-tuan, mohon kemaafan daripada ayah dan ibu kita, dan mohon agar Allah ampun seandainya ayah dan ibu kita telah meninggal dunia. Kerana kita tak akan boleh masuk dalam Ramadan seandainya ada dosa dengan mereka yang kita lakukan walaupun 50 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau. Adzamu la yufna wa dayyanu la yamut. Saya takut saya terlupa nak menyebut tentang itu. Dan kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan penuh kotoran dosa. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah dalam kotor yang begitu banyak? Maka dosa dengan manusia, dosa dengan mak dan ayah, dosa manusia yang pernah berjuang membesarkan kita, menjadikan kita siapa pada hari ini. Jangan pernah kita lupa sedikit pun. Jangan pernah ditipu oleh syaitan untuk kita tidak mengenang jasa kebaikan. Setiap titis darah merah yang tumpah saat lahirnya kita tuan-tuan, sejak dulu sampai sekarang kita tak pernah boleh membalasnya. Setiap satu malam kita menumpang dalam rahim ibu kita, kita tak pernah boleh balas tuan-tuan. Maka sebab itu Allah kata, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tak pandai syukur dengan manusia, dia tak pandai syukur pada Allah. Maka semoga insya-Allah kita semua baik hidupnya, pulang pada Allah dalam baik, dan kita akan berada dalam kelompok yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan banyak kemaafan pada semua yang saya muliakan, perkataan, akhlak, tingkah laku saya sepanjang kita bersama. Saya kebetulan tuan-tuan kena move segera pula. Jadi tapi Ustaz kata tak apalah, sebab mungkin ialah orang jauh, orang kampung datang sini tuan-tuan. Jadi kalau ada masa orang tua kata apa, jumpa lagi ya. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, diucapkan Al-Fadhil Ustaz. Ada beberapa